Baik, untuk membicarakan tentang konteks ketamadunan Islam secara lebih meluas, kita berapa jam malam ni sebenarnya? Tak ada limit kan? Masa tak ada limit, saya tu ada limit. Tapi tak apa, banyak lagi, panjang lagi, jangan risau. Okey, kita baru nak start ni. Okey, get ready ya. Pertama sekali, bila kita nak bincangkan tentang hadarah, ketamadunan ataupun peradaban Islam, saya nak nukil perkataan daripada bekas Mufti Mesir Syekh Ali Jumaah dalam sebuah kitab hasil karyanya Al-Madkhal ila Dirasah Al-Mazahib Al-Fiqhiyah. Dia kata bila disebut ketamadunan Islam, benda ni dah berlalu hampir puluhan bahkan ratusan tahun sejak kejatuhan khilafah Turki Osmaniyah pada bulan Mac 1924. Selepas daripada kejatuhan dinasti Turki Osmaniyah, ada tak kita bangkit khilafah seterusnya? Tidak ada lagi, dan kita menunggu-nunggu kebangkitan tersebut. Adakah tahap kebangkitan umat Islam sudah mati ataupun sudah berakhir? Tidak. Tahap kebangkitan umat Islam tidak selama-lamanya akan mati dan tidak boleh diklasifikasikan sebagai berakhir. Tetapi dia cuma memaknakan dengan kejatuhan kita kali ini menerusi kejatuhan Turki Osmaniyah adalah sedang dilenakan, sedang ditidurkan. Dengan kata lain, bila orang tu lena, bila orang tu tidur, ada kemungkinan tak dia akan bangkit balik? Ada. Sebenarnya ini adalah sebuah harapan yang dipasangkan ke dalam hati setiap orang Muslim agar kita mempunyai satu pendirian, satu gagasan bahawa suatu masa Islam ini bukan selama-lamanya lena, bukan selama-lamanya tidur, dan dia tidak pernah berakhir. Suatu masa dia akan kembali naik di atas dan bangkit. Tetapi begitulah putaran mana-mana tamadun sekalipun, sama ada teras dia material, teras dia kerohanian, kebenaran ataupun kesesatan berada pada dia. Analogi yang paling mudah dia sama seperti roda. Roda ni kadang-kadang apa dia tuan-tuan? Duk kat atas, kadang-kadang duk kat tepi kiri, kadang-kadang duk kat tepi kanan, kadang-kadang duk kat bawah. Hidup umpama roda. Banyak lirik-lirik lagu sebut benda macam ni kan. Hidup betul macam ni. Sekejap di atas, sekejap di bawah, sekejap di tepi, kiri atau kanan. Dia berpusing mengikut nasib kadar ketentuan yang telah ditentukan atas diri manusia. Baik. Bila sebut secara umum tentang hadarah, gambaran paling mudah macam ni. Kita ambil sisi paling basis, paling besar pada hadarah. Nombor 1, agama. Nombor 2, politik. Nombor 3, ekonomi. Nombor 4, sosial. Mana-mana tamadun dalam dunia ni, sama ada teras dia materialistik, teras dia tidak bertuhan ataupun beragama seperti ketamadunan Islam, dia tidak akan boleh luput daripada 4 benda ni. Ada konteks keagamaan, kerohanian, spiritual, ada konteks politik dia, ada konteks ekonomi dia, ada konteks sosial dia. Bayangan dia macam ni. Untuk cari sesebuah tamadun yang 4-4 ni up semua, sukar. Maksudnya dalam sebuah tamadun, dia dalam masa yang sama keagamaan spiritual dia hebat, ekonomi dia melonjak naik, kemasyarakatan dia paling beretika, paling beradab, dan juga dari sudut politik dia tersusun kemah adil. Kita nak cari 4 ni seketoi duduk dalam satu tamadun memang payah. Kita ambil contoh ketamadunan Rom. Dari sudut keagamaan fail. Dari sudut ritual dan kepercayaan fail. Tapi dari sudut politik, dia ada kehebatan dia. Dari sudut ekonomi, dia ada kehebatan dia. Dari sudut sosial, adab, fail. Terutama zaman Caligula kan. Awak senyap. Macam pernah tengok Caligula ni. Zaman Caligula memang teruk perangai. Lebih kurang macam zaman siapa? Zaman apa? Zaman tak ada adab, zaman kemerosotan. Baik.
Pernah tak naik kereta? Oh, lagi soalan bodoh Ustaz tanya kami. Pernah naik kereta? Semua pernah naik kereta. Cuma saya nak analogikan bentuk tadi. Kita naik kereta, pergi stesen minyak. Pergi stesen minyak, bodi kereta tu, sebiji bodi kereta adalah tamadun. Tetapi 4 sisi tadi ialah tayar-tayar kereta yang 4 biji. Penanda aras dia, hak belah atas ke, belah bawah, belah tepi ialah tempat lubang hak nak bubuh angin. Tu penanda aras. Maksudnya, kalau lubang bubuh angin tu kebetulan duk kat atas, tu zaman menaik. Tapi bila kita nak pi pam angin, memang benda tak mustahil. Tapi amat mustahil keempat-empat pam tu kebetulan duk atas belakang masa kita nak isi. Pernah jumpa tak? Baru nak pam tayar depan hak kanan, oi duk belah atas elok-elok lah, tak payah nak tunduk kuat sikit. Pi belah sana pun, Allah cantik duk belah atas juga. Pi belah belakang pun, oh kok atas juga. Pi belah kok ni pun kok atas juga. Benda tu tak mustahil, boleh berlaku tapi payah. Biasanya kalau tayar mula-mula kok atas, pi tayar belah sana, duk mana tempat lubang angin? Kadang-kadang duk bawah ni. Pi hak belah sana, kadang-kadang duk bawah rapat lagi. Begitulah unsur analogi mudah. Kadang-kadang satu tamadun hebat dia, mungkin hak belah kanan tu, ni sisi hebat dia. Tapi hak ni sederhana. Tapi hak ni menjunam teruk. Kita nak cari hak komplit payah. Begitu juga dengan ketamadunan Islam. Sebab tu bila kita bercakap dari sudut teori, dari sudut sistem, memang Islamlah yang terbaik. Tapi kita perlu fikir tahap kemampuan manusia atas pelaksanaan arahan dan teoretikal yang ada pada Islam itu. Contoh kita kata dalam sistem dinasti Islam pun, kita mengagumi kehebatan tamadun-tamadun yang terhasil dalam dinasti Umayyah hebat, dinasti Abbasiyah hebat, dinasti Andalusia hebat, dinasti Osmaniyah hebat. Tetapi keruntuhan-keruntuhan dan kejatuhan-kejatuhan dinasti tadi mesti ada lubang-lubang kekurangan dan kelemahan. Kejatuhan mesti ada lubang, kelemahan dan kekurangan, sama ada di pihak pemerintah atau rakyat sendiri. Untuk kita cari kemutlakan 4 tu. Kadang-kadang sebab tu kita berbicara hari ini tuan-tuan. Kalau dari sudut sistem memang lengkap. Dari sudut cakap. Tapi dari sudut pelaksanaan, kita ambil contoh saja hari ini. Hari ini yang betul-betul dalam konteks Islam yang diamalkan, yang betul-betul eksklusif bahagian mana? Yang betul-betul eksklusif bab ibadat saja. Hari ini kita nak pergi masjid mana-mana pun orang tak boleh ganggu, orang tak boleh kacau. Kita nak semayang 5 rakaat pun orang tak kacau. Kita nak semayang 14 rakaat orang tak kacau. Kita nak baca Quran 2 lai orang tak kacau. Nak baca Quran 13 kali khatam orang tak kacau. Nak puasa tiap-tiap hari pun orang tak kacau. Nak tak mau puasa pun orang tak kacau. Nak ceramah pun orang tak kacau. Nak menyembang agama pun orang tak kacau. Seolah-olah yang jadi eksklusif bab ibadat. Tapi bila masuk bab selain ibadat, kita ambil bab politik, kita ambil bab pemerintahan, kita ambil bab hukuman dan syariah, dia jadi inklusif dah. Kita tak berjaya nak laksanakan sepenuhnya dah sebagaimana eksklusifnya ibadat. Why? Dari sudut teori, oh cantik, 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 cantik. Belum tentu kita mampu melaksanakan dalam konteks pelaksanaannya. Mesti saja ada halangan, mesti saja ada kekangan, mesti saja ada bantahan, mesti ada yang tak suka. Dan tak siapa jadi, bidang-bidang lain dia jadi inklusif. Ada benda yang kita boleh buat, ada benda macam nak buat, orang marah. Benda nak buat, orang kutuk. Benda nak buat, orang tak suka. Hal-hal inilah yang menyekat perkembangan agama kita. Sebab memang ya, dari sudut dasar teori berbeza dengan konteks pelaksanaan. Dari sudut sistem semua bagus. Macamlah contoh paling mudah kita sebut malam ni. Harap murid-murid dan adik-adik sekalian mempunyai sifat yang penyabar. Sebut mudah kan? Tapi bila orang duk cucuk-cucuk ustaz sikit, hang nak penampak
Kita sendiri tak tahan sabar. Nak maksudnya sebut tu mudah. Teori tu bagus, akhlak tu cantik, tapi bila kena pelaksanaan tu belum tentu berjaya walaupun atas diri kita sendiri. Baik. Tengok, benda yang kita nak bincang ada 5 benda asas. Saya harap sempatlah sampai 10 atau 10 lebih. Boleh bertahan? Okey. Kita nak bincang 5 pokok utama ketamadunan Islam. Yang pertama ialah asas-asas tamadun Islam. Yang kedua, sumber-sumber tamadun Islam. Yang ketiga, tujuan dan matlamat tamadun Islam. Yang keempat, ciri-ciri khusus tamadun Islam. Yang kelima, nilai-nilai universal tamadun Islam. Pertama, asas-asas tamadun Islam. Asas tamadun Islam ada 4. Yang pertama, sebagaimana yang disebut di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran kita ni, dia terbahagi kepada 3. Pertama, konteks akidah. Yang kedua, konteks syariah. Yang ketiga, konteks akhlak. Dan di samping itu, Allah menyertakan kepada kita sebahagian kisah-kisah, sebahagian cerita untuk dijadikan panduan dan iktibar bagi kita hari ini dalam melayari kehidupan. Apapun cerita yang dibentang dan dipaparkan oleh Allah dalam Quran memang tak lari dan terikat kepada 3 base tadi. Satu-satu cerita yang Allah bagi kita baca dalam Quran mesti ada kaitan dia hal akidah, mesti ada kaitan dia hal syariat, mesti ada kaitan dia hal adab, akhlak, etika. Jadi inilah teras asas kepada sumber-sumber ketamadunan Islam. Nombor 1, akidah. Bila sebut tentang akidah, dia banyak mewakili apa yang disebut sebagai rukun iman ke rukun Islam? Rukun iman ada berapa? Rukun iman ada 6. Yang pertama, beriman kepada. Yang kedua, beriman kepada. Yang ketiga, beriman kepada kitab. Yang keempat, beriman kepada. Yang kelima, beriman kepada. Yang keenam, beriman kepada. Okey, baik. Ini disebut sebagai keimanan, kepercayaan, dan dia bermain dengan sentimen rasa. Benda iman ni benda tak boleh nak gambar. Benda iman benda tak boleh nak rupa. Benda iman benda tak boleh nak sentuh. Benda iman benda tak boleh nak raba dan dipertontonkan. Itulah kenapa disebut dengan keimanan. Sesuatu benda yang kita tak boleh nak hubung kaitkan dengan communication kita dengan deria-deria anggota, tetapi kita percaya dan beriman benda tu ada dan wujud. Contoh, beriman kepada Allah. Semua anggota kita ni terperangkap dengan kelemahan dan kekurangan untuk interaksi dia. Maksudnya mata kita hari ni boleh tengok Allah tak? Telinga kita boleh dengar perkataan Allah tak? Boleh sentuh, boleh raba, boleh timbang, boleh dukung? Tak boleh. Tapi bila ditanya, tuan-tuan percaya tak Allah itu ada? Tuan-tuan percaya tak Allah itu wujud? Dah tak pernah tengok, macam mana tahap kepercayaan tu? Tak pernah tengok, tak pernah rasa, tak pernah jumpa, tak pernah apa-apa, tiba-tiba percaya. Itulah iman. Hak benda kita pernah tengok, kita percaya, tu bukan iman. Sebab semua orang lain boleh bersetuju dengan hal tersebut. Semua orang tengok. Iman ni benda tak pernah tengok, tak pernah rasa, tapi kita percaya. Allah tak pernah tengok, percaya ada. Tapi kalau orang tanya, di mana bukti dia? Tu payah kan? Betul tak? Senang atau susah nak bagi jawapan pembuktian kewujudan Allah? Kalau orang tanya, terutama orang non-Muslim. Okey, kalau kamu kata Allah tu ada, Allah tu wujud, di mana bukti kewujudan tersebut? Nak jawab macam mana? Nak jawab macam mana? Jawab dia guna ukur akal lah tak?
Guna akal kita. Sebab orang kafir ni guna ayat Quran pun dia pakai tak? Tak pakai. Guna hadis pun tak pakai. Jadi jawapan macam ni kita kena main ilmu man apa? Mantik. Ilmu akal, ilmu ta'akul. Kan ada kan tahap pemikiran kebat budak-budak lah ni hak last sekali menakul. Kamu ada tak? Ke tak ada? Tahap MRSM lebih pada menakul, mencangkul. Menakul di pemikiran tahap tinggi. Soalan-soalan yang kita boleh tanyakan sebagai contoh lah. Tak? Kita ni ada akal tak? Ada otak tak? Okey, cuba tunjukkan kat ustaz di mana akal kamu. Letak depan. Ambil akal kamu tu letak depan. Mampu atau tidak? Tak mampu. Tapi yang kamu kata kamu ada akal tu kamu tak pernah tengok pun. Kalau kita tanya balik dekat mereka hak tanya tadi, kamu ada otak tak? Agak-agak dia marah tak? Kamu ada otak tak? Oh, mestilah ada. Ada akal tak? Ada. Letak depan, tunjuk kat aku. Mereka tak boleh nak tunjuk. Kita bagi penampak sebiji. Kita tanya, rasa tak sakit? Rasa. Tunjuk sakit tu. Letak ambil sakit tu tunjuk. Ni rupa sakit. Boleh tak dia nak tunjuk? Tak boleh. Dia hanya boleh dirasa. Dia rasa sakit tu tapi tak boleh nak habaq lagu mana rupa sakit. Kita bagi kentut sebiji. Dia kata hang kentut ke? Macam mana hang tahu aku kentut? Hang tak pernah tengok pun. Aku ada bau. Bau pun kamu tak boleh nak rupakan. Kentut tak wujud sama sekali. Kentut wujud tak? Nampak tak? Wujud tak nampak. Siapa kadang-kadang kentut ni bukan orang nak mengaku pun. Biasanya kalau dalam ramai-ramai hak mula-mula tanya itulah biasa kentut kan. Mula-mula start bau tu, siapa kentut? Hak tanya tu sebenarnya kentut. Walaupun tak semestinya. Okey, tu bab-bab akidah. Sama macam malaikat, kita tak pernah tengok tapi percaya. Sama macam kitab, tak pernah tengok tapi percaya. Bila orang tanya, kitab tak pernah tengok, hari ni kita tengok Quran. No. Maksudnya apa? Maksud ghaibiyah Quran ni, Quran turun zaman kita ke zaman Nabi Muhammad? Zaman Nabi Muhammad. Bermaksud kita ghaib pada zaman tu. Quran tu bukan turun zaman kita ada sekarang. Tapi kita percaya. Walaupun kita, kalaulah Quran turunlah ni lagi kita percaya. Tapi nak habaknya turun zaman Nabi Muhammad, kita tak ada masa tu. Zaman sahabat duk tulis, kita tak ada masa tu. Sampai kita hari ni kita percaya dia pernah turun pada zaman Nabi. Walaupun kita ghaib pada waktu dan zaman tersebut. Nabi-nabi dan Rasul macam mana? Ghaib ke tak ghaib? Ghaib. Nabi Muhammad dulu muncul, kita tak beranak lagi, tak lahir lagi. Dia wafat pun kita tak ada lagi. Tapi percaya dan beriman tak dekat dia? Percaya, beriman. Bahkan kalau orang hina dia, kita marah. Kita tak suka, kita benci. Qada dan qadar tak nampak. Hari kiamat tak berlangsung lagi, lagilah tak nampak. Ni asas-asas akidah. Jangan bercelaru akidah.